Bertemu kembali pada Ahad, kami lapor Unit Perancang Ekonomi EPU sudah mula terima senarai cadangan projek pembangunan untuk rangka belanjawan 2022. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad, proses seterusnya adalah untuk rangka belanjawan 2022 bermula April sehingga Ogos. Tambahnya EPU belum ketahui peruntukan belanjawan 2022 tetapi EPU sudah ada terima kebanyakan permohonan daripada kementerian. Jelasnya EPU kemudian akan berunding dengan Kementerian Kewangan kerana mereka akan tentukan berapa peruntukan yang dapat dibelanjakan. Mengulas lanjut, Mustafa berkata antara permohonan yang sudah diterima melibatkan peruntukan untuk menambah baik infrastruktur di seluruh negara. Ini termasuk pembinaan balai polis, sekolah, hospital dan jalan raya dan penyelenggaraan. Dan kita ingin fokus kepada proses rangka belanjawan 2022 ini dan juga apakah yang akan jadi fokus dan mungkin pendekatan game changing dengan izin yang akan digunakan. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Pensyarah Ekonomi Universiti Utara Malaysia dan juga Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, Pensyarah Kanan Putra Business School. Kita mulakan dengan Prof. Irwan dahulu. Prof, aktiviti ekonomi dijangka pulih dengan lebih banyak penduduk divaksin dan ini tentunya berikan peluang untuk pemulihan sektor-sektor lain. Apakah tiga tumpuan utama yang harus diberikan dalam belanjawan 2022, Prof? Ini kita mengandaikan apabila selepas daripada hujung tahun ini ataupun pada Februari 2022 bahawa herd immunity itu telah tercapai. Okey, ini kita punya andai. Kalau ini berlaku, sememangnya kita perlu menuju ke hadapan dan melihat kepada apa proses seterusnya dalam ekonomi kita yang pada saya kalau dilihat kepada tiga perkara itu, pertama saya fikir kita perlu menjurus kepada bagaimana kita nak memfokus kembali ke arah untuk kita nak mengeluarkan ekonomi kita daripada perangkap pendapatan pertengahan dan menjadi negara berpendapatan tinggi seperti yang dijangkakan oleh laporan Bank Dunia baru-baru ini. Tapi kita perlu melihat bahawa apabila kita bercakap berkenaan dengan negara berpendapatan tinggi, kita tidak boleh melihat hanya kepada negara berpendapatan tinggi semata-mata mengikut pengukuran GNI per capita itu. Tetapi juga yang paling penting adalah rakyat itu mempunyai berpendapatan tinggi. Di sinilah reformasi yang perlu dilihat. Dari segi kita nak membina keyakinan pelabur, dari segi bagaimana kita nak mencipta peluang-peluang pekerjaan yang berpendapatan tinggi, memfokus kepada keusahawanan, memfokus kepada ekonomi digital dan juga kelestarian. Jadi saya fikir bajet 2022 perlu menuju ke arah itu. Itu pertama. Yang kedua, saya fikir belanjawan 2022 yang kedua fokusnya perlu melihat kepada hala tuju yang jelas dalam konteks pendekatan 6R yang dilaksanakan. Jadi bagi saya, kalau kita anggap bahawa tahun 2022 kita telah mencapai herd immunity itu, kita perlu melihat kepada R yang terakhir itu iaitu reform. Di sinilah saya fikir kepentingan belanjawan 2022 menunjukkan bahawa kita mempunyai hala tuju yang jelas untuk kita nak mencapai R yang keenam itu, terutamanya daripada aspek sistem pendidikan kita, memfokus kepada institusi negara juga yang bagi saya penting dari segi R yang terakhir itu. Dan yang ketiga, saya fikir kerajaan perlu lebih menghalusi dasar perpaduan negara dan rangka tindakan perpaduan negara yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerana saya fikir menuju ke hadapan belanjawan 2022 perlu memfokus juga bagaimana kita nak membentuk identiti nasional, memperkukuh ekosistem perpaduan seperti yang diletakkan dalam dasar perpaduan negara tersebut. Dan Prof. Razman, tentunya kita ingin bincangkan berkenaan dengan apa yang Prof. Irwan katakan sebentar tadi. Saya ingin petik sedikit berkenaan dengan pembaharuan reform tersebut yang dijangka dalam belanjawan 2022 yang penting dari segi pendekatan yang perlunya dengan izinnya game changing. Kerana 2022 adalah tempoh pemulihan dengan herd immunity yang ada tersebut. Apa perubahan yang bersifat game changing tersebut yang perlu ada, Prof. Razman?
Ya, seperti apa yang disebut oleh Prof. Irwan sebentar tadi, saya melihat pendekatan yang game changing akan berbentuk pendigitalan di bawah ekonomi digital, iaitu pembangunan infrastruktur seperti yang kita lihat jalur lebar 5G yang sebenarnya telah diumumkan oleh Perdana Menteri kita dalam beberapa pakej rancangan fiskal. Sebagai contoh, kita lihat dalam inisiatif keempat di bawah Permerkasa, pakej rancangan yang paling terkini, bahawa kerajaan komited untuk melaksanakan pelbagai projek-projek kecil seluruh negara, termasuklah perbaikan infrastruktur dan sebagainya. Dan ini memang akan membantu untuk merancakkan lagi ekonomi untuk tahun 2020 dalam yang apa kita sebut ekonomi digital. Dan saya lihat dalam belanjawan 2022 ini akan menumpukan pelbagai peningkatan aktiviti ekonomi yang berasaskan teknologi. Yang kita tahu sekarang ini negara kita memang giat untuk menggalakkan perniagaan individu untuk masuk ke dalam teknologi seperti drone, artificial intelligence, Internet of Things, IoT, dan kita tahu tak lama lagi pun kita akan lihat pelancaran kereta elektrik buatan tempatan. Dan ini amat penting, dan sekaligus juga kita mahu lihat ekonomi gig yang bakal menjadi penyumbang antara penyumbang utama dalam kredit negara, yang kita mahu lihat aplikasi dia lebih meluas, bukan setakat menjadi perkhidmatan menghantar barangan dan sebagainya, tetapi menjadi platform kepada mana-mana individu ataupun PKS untuk membekalkan barangan dan juga perkhidmatan bukan sahaja dalam negara, tetapi tiada sempadan. Dunia adalah pasaran untuk mereka. Dan Prof. Razwan, peningkatan produktiviti dan juga keterangkuman untuk pastikan semua pihak dapat tumbuh bersama pada 2022. Saya rasa Bank Dunia juga cadangkan bahawa keterangkuman tersebut penting untuk menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi. Pendapat Prof berkenaan dengan usaha untuk meningkatkan produktiviti dan juga keterangkuman dalam belanjawan 2022, apa lagi yang perlu dilakukan melihat kepada kesan pandemik tersebut yang lebih buruk kepada kumpulan yang berpendapatan rendah, Prof? Ya, kita dengar Perdana Menteri kita sebelum cakap mungkin sekarang ni B40 mungkin dah jadi B50 disebabkan pandemik. Ramai golongan yang berpendapatan rendah ini mengalami kesukaran untuk menampung kos seharian, malahan mengalami kesan ke atas pendapatan yang makin kurang. Oleh itu saya melihat untuk belanjawan yang akan datang ini memang kita perlu fokuskan kepada pembangunan infrastruktur, jaringan internet, bagaimana kita boleh pastikan bahawa semua akan dapat akses kepada kemudahan tersebut. Apabila kita lihat, apabila pandemik berlaku, kita terdedah dengan segala macam kekurangan, dan bukan setakat liputan internet, tetapi penggunaan peranti pelan internet yang mungkin tidak dapat ditampung oleh isi rumah yang berpendapatan rendah. Jadi kalau kita lihat di bawah My Digital, di bawah pelaksanaan membekalkan ataupun menyediakan kemudahan jalur lebar ataupun 5G seluruh negara, dengan economy of scale, dengan skala ekonomi ini kita harapkanlah dapat melihat rakyat dapat menikmati semua kemudahan ini dengan kos yang lebih rendah. Dan jika ini berlaku, maka kita harap bahawa golongan-golongan seperti B40 ataupun 50 ini akan dapat dikurangkan. Dan Prof. Irwan, bagaimana Prof melihat kepada pandemik ini menyuluhkan dan juga dengan izinnya highlight pelbagai masalah yang sedia ada, yang sedia wujud ketika ini. Prof ada sebut berkenaan dengan infrastruktur, pendidikan, jaringan internet. Bagaimana ini harus diselesaikan dengan cara baru pada tempoh pemulihan, pada tempoh perubahan 2022 nanti, Prof? Kalau saya melihat macam ni, Rizal, belanjawan 2022 ni bagi saya ada satu bentuk dasar yang berbentuk jangka pendek. Jadi kita ada dia sepatutnya memberikan kita satu memperhalusi perancangan jangka sederhana yang lebih besar dan juga jangka panjang. Jadi kalau kita nak mencerita bagaimana pendekatan baru tu, ini yang kita perlu melihat dari segi bagaimana
organisasi dan juga institusi yang terlibat itu perlu ada satu perubahan yang menyeluruh. Sebab itu kita katakan seperti pendekatan keseluruhan, whole of government approach, whole of society approach. Jadi ini semua sebenarnya kita boleh nampak jika bagi pendapat saya perlu diletakkan di dalam sebagai contoh rancangan Malaysia ke-12 dan itulah bagi saya kepentingan bila kita sebut game changing itu dia perlu juga berdasarkan kepada perancangan sederhana seperti juga rancangan Malaysia ke-12. Jadi dalam konteks itu saya mengharapkan rancangan Malaysia ke-12 itu diharapkan boleh diumumkan sebelumlah Belanjawan 2022 itu diumumkan. Tapi berbalik kepada persoalan tadi tu yang kita kata pendekatan baru tu, itulah saya katakan kita perlu ada mekanisme dan juga dari segi idea perubahan bagaimana kita nak melihat perancangan ekonomi kita pasca COVID-19 ini. Dari segi hubungan sebagai contoh bagaimana peranan kerajaan dan juga peranan sektor swasta. Bagaimanakah dari segi hubungan mereka? Adakah mungkin mereka ni berhubung secara yang simbiotik ataupun yang lebih kepada berat sebelah ataupun satu pihak bergantung kepada satu pihak yang lain. Jadi ini semua saya fikir kita perlu lihat pasca pandemik ini. Sebenarnya saya melihat peranan kerajaan itu sekarang lebih signifikan. Jadi bagaimanakah kita akan melihat perubahan ini dan bagaimanakah perubahan dari segi institusi dan pelaksana yang terlibat untuk kita nak dapat melaksanakan apa yang kita sasarkan. Dan Prof Razman, perancangan Malaysia ke-12 itu, Prof Irwan menyatakan bahawa harap ia dapat diumumkan sebelum Belanjawan 2022 nanti. Kenapa Prof rasa ini penting? Adakah ini akan memberikan bayangan berkenaan dengan Belanjawan 2022 dan juga perubahan-perubahan struktural yang seterusnya yang mungkin dapat dijangka? Bagaimana Prof melihat kepada rancangan Malaysia ke-12 tersebut? Saya tahu kita membincangkan berkenaan dengan Belanjawan, tetapi rancangan Malaysia ke-12 ini harus juga dibincangkan kerana ia melibatkan perancangan yang jangka sederhana sikit. Ya betul. Saya memang menjangkakan kerajaan akan mengumumkan rancangan Malaysia ke-12 lebih awal daripada Belanjawan 2022 kerana kita lihat rancangan Malaysia ke-12 ini adalah rancangan yang bersifat jangka masa panjang, itu untuk 5 tahun, dan Belanjawan 2020 sebenarnya Belanjawan 2021 ini dan juga 2022 ini sebenarnya telah patutnya dilaksanakan ataupun diformulakan untuk membantu mencapai segala objektif di dalam rancangan Malaysia ke-12 dan apabila rancangan Malaysia ke-12 itu diumumkan sudah pasti apa saja perancangan untuk Belanjawan 2022 akan diselarikan untuk memastikan objektif rancangan Malaysia ke-12 itu tercapai. Dan apabila saya lihat ini, apabila kerajaan akan mengumumkan rancangan Malaysia ke-12 ini, sudah pasti segala objektif seperti untuk membolehkan Malaysia menjadi negara berpendapatan tinggi, untuk meningkatkan pendapatan rakyat secara individu ataupun isi rumah, ataupun memperkasakan PKS dan juga mewujudkan ekonomi baru yang mampan dan berdaya saing akan ada di dalam objektif rancangan Malaysia ke-12. Sudah pasti saya lihat apa yang akan diumumkan oleh kerajaan tidak lama lagi berkenaan dengan rancangan Malaysia ke-12 itu akan menjadi sesuatu fokus point ataupun tumpuan utama untuk mana-mana pihak kerajaan dari segi kementerian, agensi, pihak swasta, malahan individu di rumah untuk melihat hala tuju negara kita untuk 5 tahun akan datang. Tetapi adakah sukar untuk membuat perancangan jangka panjang ataupun jangka sederhana sekalipun melihat kepada keadaan semasa yang ketika ini sentiasa berubah, Prof Razman? Okey, kalau kita lihat apa yang telah berlaku sejak 20-30 tahun lepas apabila kita mengalami krisis kewangan Asia pada tahun 1998, kita mengalami krisis kewangan global pada tahun 2008 dan sekarang pandemik yang berlaku, memang kita melihat ada situasi yang mana kerajaan masih lagi perlu belajar bagaimana untuk keluar daripada kesusahan yang disebabkan oleh krisis-krisis ini. Tetapi saya melihat dari segi tahap resilient, tahap ketahanan negara kita
dari segi kecairan kewangan sistem perbankan kita, dari segi ketahanan ekonomi negara kita, kita lebih bersedia. Sebagai contoh, kita lihat ekonomi kita lebih pelbagai. Kita tidak lagi bergantung kepada komoditi tertentu. Dan kita juga telah mempunyai infrastruktur yang memudahkan pelbagai ekonomi dibina ataupun dikembangkan seperti ekonomi digital. Dan kita lihat sektor perbankan kita memang kukuh. Kita tidak lihat mana-mana bank kecundang di dalam pandemik ini, malahan masih lagi membuat keuntungan walaupun keuntungan mereka berkurang. Dan disebabkan itu, walaupun kita memang akan merancang untuk 5 tahun akan datang, kita tidak dapat jangkakan apa yang akan berlaku, tapi saya yakin kita tidak akan menjadi sebuah negara yang bankrupt ataupun banyak industri akan betul-betul terkesan jika berlaku lagi krisis seperti ini. Dan Prof Irwan, adakah kerajaan mempunyai banyak ruang fiskal untuk sokong ekonomi pada tahun 2022 ataupun adakah kita akan melihat pendekatan yang lebih berjimat, pendekatan yang lebih bersasar untuk ruang fiskal sokong ekonomi pada tahun 2022 ini? Bagaimana Prof Irwan melihat kepada pendekatan fiskal kerajaan untuk tahun 2022 ini? Itu bagi saya bergantung kepada perancangan dasar langkah strategi yang akan dilaksanakan oleh kerajaan. Soal itu saya katakan tadi dalam jangka masa terdekat dan juga jangka masa panjang. Soal itu saya katakan pentingnya perancangan jangka masa sederhana itu kerana maksud saya bukan sahaja kerajaan rakyat Malaysia tapi pelabur asing. Apabila kita dapat memberikan ataupun memulihkan ekonomi kita dan dapat menunjukkan perancangan yang baik, sebagai contoh bila kita memberikan usaha untuk fiskal konsolidasi kita, usaha-usaha untuk nak meningkatkan hasil dalam jangka masa terdekat, bagaimana kita cuba untuk nak meningkatkan dan membuka peluang-peluang pertumbuhan baru, meningkatkan peluang dari segi peluang perniagaan. Jadi ini akan meningkatkan keyakinan pelabur, dan bila pelabur akan datang ke negara kita melabur, meningkatkan KDNK kita, sebenarnya ini akan meningkatkan hasil negara. Jadi peningkatan dalam hasil negara ini bagi saya akan dapat membolehkan kerajaan meneruskan projek-projek dan juga bantuan-bantuan tambahan tanpa merosakkan ataupun menggoyahkan dari segi prestasi, hutang dan juga fiskal negara kita. Jadi saya fikir dalam konteks itu kerajaan perlu menyediakan satu pelan yang agak komprehensif untuk menunjukkan di mana kita akan mendapat lagi hasil dan juga sumber pertumbuhan baru di masa depan. Dan pada masa yang sama saya melihat sektor external factor, faktor luaran memberikan satu impak positif kepada kita dari segi kenaikan komoditi, dari segi komoditi harga minyak, harga kelapa sawit. Jadi ini saya fikir memberikan juga peningkatan di dalam hasil negara. Terima kasih Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Pensyarah Ekonomi Universiti Utara Malaysia, dan juga Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, Pensyarah Kanan Putra Business School UPM, bincangkan berkenaan dengan Belanjawan 2022 yang akan dirangka bermula pada April ini dan juga apakah kelainan yang perlu ada. Dan kita akan teruskan dengan laporan seterusnya. Transaksi jual beli dalam talian catat peningkatan mendadak kepada 2.5 bilion ringgit tahun lalu berbanding 1.7 bilion ringgit pada 2022. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Rosul Wahid berkata peningkatan itu selari dengan jumlah perniagaan yang turut meningkat. Katanya sehingga 2020 lebih 489,000 perniagaan didaftarkan. Ini berbanding lebih 243 perniagaan dalam talian yang didaftarkan di SSM sehingga 2019. Mungkin kerana mereka yang terkena PKP ini yang terpaksa duduk di rumah, mereka terpaksa mendaftar secara online ini kerana memudahkan kerja mereka. Jadi ini satu cara untuk mereka melaksanakan aktiviti bisnes mereka. Walaupun saya dapatkan setengahnya dah ada dah yang bisnes fizikal tu. Tapi mereka juga nak daftar secara online. Jadi ini satu benda yang membanggakan kita lah. Katanya aktiviti jual beli dalam talian meningkat sehingga 49% tahun lalu. Dalam masa sama, transaksi e-wallet melonjak sehingga lebih 100% daripada 300 juta ringgit pada 2019 kepada 600 juta ringgit tahun lalu. Jelasnya, transaksi jual beli dalam talian semakin menjadi trend dan alternatif baharu buat peniaga dan pembeli ketika negara berdepan cabaran COVID-19 ini.
Katanya ramai peniaga terutamanya PKS yang memiliki tapak perniagaan fizikal semakin beralih kepada platform e-dagang yang terbukti membantu melonjakkan pulangan perniagaan mereka. Seterusnya, Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB melabur hampir 50 juta ringgit untuk pembangunan 2 stesen penyelidikan di Sesang di bahagian Betong dan juga Belaga di bahagian Kapit di Sarawak. Timbalan Menteri Perusahaan Peladangan dan juga Komoditi Datuk Willy Monggin berkata pelaksanaan projek penyelidikan dan pembangunan R&D sawit ini melibatkan beberapa siri rancangan Malaysia RMK bermula RMK ke-7 hingga RMK ke-11. Sebanyak 14.09 juta untuk pembangunan stesen penyelidikan MPOB di Sesang dan Belaga bagi kajian agronomi penanaman sawit di tanah gambut, dan juga geran penyelidikan mengenai pelepasan gas, rumah hijau dan projek integrasi tanaman dan ternakan bersama tanaman sawit. Dan manakala sebanyak 35 juta dibelanjakan bagi projek pembangunan dan penyelidikan ataupun R&D yang merangkumi kajian biodiversity mikrob, komposisi spesies serangga, impak sosioekonomi terhadap komuniti tempatan di Belaga dan strategi hiliran berkaitan industri sawit di Sarawak. Tambah Willy, kerajaan juga membelanjakan hasil kutipan SES oleh MPOB untuk menampung pembiayaan sebahagian projek R&D berkaitan industri sawit dalam negara. Dan berkuat kuasa 1 Mac 2021, MPOB telah melaksanakan kadar baru kutipan SES daripada RM14 kepada RM16 setan, tambahan sebanyak RM2 bagi setiap tan minyak sawit mentah, minyak isi rong sawit mentah yang dikeluarkan. Dan pelaksanaan kadar SES baru yang telah diluluskan pada tahun 2019 adalah sejajar dengan prestasi harga minyak sawit mentah yang meningkat ke paras melebihi 3,000 setan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas sesi dialog bersama penggiat industri sawit dan pemegang lesen MPOB Sarawak di Auditorium Majlis Bandaraya Kuching Selatan pada Isnin. Untuk rekod, harga minyak sawit telah melonjak ke paras RM4,247.50 satu tan pada 15 Mac 2021 dan mencatat harga tertinggi dalam sejarah industri sawit negara. Sementara keluasan tanaman sawit di Sarawak pula mencecah 1.59 juta hektar daripada keseluruhan 5.87 juta kawasan sawit seluruh negara dengan pengeluaran minyak sawit mentah berjumlah 4.05 juta tan, kedua tertinggi di Malaysia. Dan sekian Niaga Awak ni, ikuti info terkini berhubung vaksin COVID-19 di halaman Mikro Interaktif di astroawani.com sekarang dan segala maklumat lain dalam astroawani.com, juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita yang paling dipercayai di Malaysia. Saya Riza Zulkafli, salam hormat.